Hai semua dan pepisanangan, saya Nicole dan bersama saya Sibi. dan Anda sedang mendengar Let's Spill. Untuk episode hari ini bertajuk Powering the Margins. Okay, mari kita tengok balik masa era COVID-19 where many Malaysians begin to realize how important access to the internet and electricity was in our daily life. Nicole, do you remember that one story yang went viral masa COVID dulu di Sabah? Saya ingat cerita dia. Dia pasal satu perempuan yang memanjat pokok untuk mendapat akses internet untuk menjawab exam paper dia kan online. Ya, betul. The story went viral on social media and also opened many eyes to the infrastructure challenges yang still faced by some rural communities in Malaysia. Betul tuh, CB. Ketika ramai pelajar dapat mengikuti kelas secara dalam talian dari rumah dengan mudah, masih ada setengah pelajar yang berdepan gangguan dalam kehidupan harian mereka akibat bekalan elektrik yang tidak konsisten. Selain itu, akses internet yang lemah juga menambahkan lagi cabaran untuk mereka kekal mengikuti pembelajaran secara dalam talian. Bayangkan pelajar yang perlu belajar pada waktu malam, tiba-tiba sahaja bekalan elektrik dan pencapaian internet putus. Betul tuh, tapi dari cara apa Nicole sampaikan macam pengalaman sendiri pula. Saya pula tidak dapat menafikan perkara itulah. Bagaimana pula dengan CB? Kau pun tidak elektrik kah di rumah? Kadang-kadang sejala kan. Okay lah, we can see community luar bandar dan juga orang asal mengambil inisiatif sendiri untuk mencari penyelesaian. Dengan bantuan pihak luar, ada kampung yang membina sistem hydro micro yang menggunakan aliran sungai bagi menjana elektrik dan ada juga yang menggunakan panel solar untuk mendapatkan bekalan tenaga yang lebih stabil. Betul sekali. CB, saya sebenarnya tertarik dengan satu NGO di Sabah. Nama NGO tu ialah Tompinai Ningkokoton Koburuan Kampung atau akronimnya TONIBUNG. Okay. NGO ini merupakan salah satu NGO yang dipimpin oleh orang asal. Mereka membina alternatif yang mampan demi membawa bekalan elektrik ke kawasan luar bandar sambil terus konsisten memperjuangkan hak-hak peribumi di Malaysia. Antara projek mereka ialah sistem pam kuasa solar, microhydro dan hybrid solar microhydro. Oh, saya dah dengar ni pasal dorang. Interestingly, they are staffed by experienced experts in developing and installing various renewable energy systems. Fokus utama mereka adalah untuk memperkasakan komuniti setempat dengan tenaga bersih, sekaligus membekalkan mereka dengan ilmu dan sumber demi memacu ekonomi mikro, serta menyokong kelestarian global. Betul. Providing deep, comprehensive training in both the theory and practical application of small-scale renewable energy isn't just brilliant, it's transformative. Dengan mengajar komuniti cara membina dan menyelenggara sendiri sistem yang cekap ini, kita memutuskan rantaian kebergantungan kepada pihak luar. Inilah bentuk pemerkasaan yang paling mutlak, memberikan mereka hak milik penuh ke atas cahaya, tenaga dan masa depan mereka sendiri. Betul Nicole, not only that, did you know melalui inisiatif Green Impact SOLS, Energy Committed memastikan tenaga bersih mampu milik dapat diakses oleh semua warga negara. Setakat ini, mereka telah membekalkan tenaga solar kepada lebih 3,300 keluarga pendalaman luar grid. Inisiatif ini membolehkan penduduk bekerja, anak-anak belajar dengan lebih selesa serta membantu menjimatkan kos bahan api generator untuk simpanan masa depan. Bagaimanapun, misi ini masih jauh daripada selesai. Di Malaysia, seramai 1.5 juta rakyat masih hidup tanpa akses elektrik asas. Malah, mereka terpaksa menanggung kos tenaga yang jauh lebih mahal. Betul. Namun begitu, persoalan penting yang perlu difikirkan ialah adakah akses kepada elektrik dan internet sepatutnya dianggap sebagai salah satu hak asasi moden. Perkara 8 subsection 1 dalam Perlembagaan Persekutuan menyentuh atas hak kepada kesamarataan. Pengabaian infrastruktur asas seperti elektrik secara berterusan di pedalaman berbanding bandar boleh dihujakan sebagai diskriminasi geografi yang melanggar prinsip kesamarataan. Selain itu, Seksyen 202 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 memperuntukkan mengenai pemberian perkhidmatan sejagat. Provisi ini mewajibkan penyediaan akses internet dan prasarana komunikasi yang saksama kepada kawasan yang kurang mendapat liputan. Selain itu, Deklarasi Antarabangsa SDG 2030 di mana Malaysia komited
terhadap matlamat pembangunan MAPAN PBB. SDG 7 memfokuskan kepada tenaga bersih dan berpatutan, manakala SDG 9 memfokuskan kepada industri, inovasi dan infrastruktur untuk memastikan tiada komuniti ditinggalkan menjelang tahun 2030. Sekatan atau kegagalan menyediakan akses digital dalam era moden ini dianggap oleh masyarakat antarabangsa sebagai salah satu bentuk penafian hak untuk mendapatkan maklumat dan kebebasan bersuara. Yeah, saya setuju, Nicole. When a community does not have access to the internet and also a stable electricity, they can also be left out of education, employment, and also social development. According to the community's perspective, they are in view that ketiadaan bekalan elektrik menyebabkan kehidupan harian menjadi lebih sukar, membebankan dan juga sunyi akibat terputus hubungan komunikasi. Mereka perlu bergelap pada waktu malam, ketidakselesaan akibat cuaca panas. Selain itu, ketiadaan elektrik dan internet menyekat peluang akademik kerana pelajar perlu bergelap untuk membaca pada waktu malam. Nicole, in your opinion, apa risiko student kalau diorang baca masa malam? Pelajar yang bergelap untuk membaca pada waktu malam yang akan berisiko untuk merosak mata. Betul. Dan jika mereka tidak elektrik juga, mereka juga akan terputus akses kepada bahan rujukan digital, tugasan sekolah dan juga pengumuman penting. Majoriti responden juga bersetuju bahawa akses elektrik dan internet kini merupakan keperluan asas moden yang kritikal untuk kombinasi kecemasan, keselesaan rumah, urusan kerja dan juga kelangsungan pendidikan digital. Sebaliknya, hanya segelintir kecil yang melihatnya bukan sebagai keperluan asas berdasarkan takrifan tradisional bahawa manusia masih boleh hidup tanpanya. Betul. Nampaknya masa mencemburi kita kan, Sibi? Betul. Oleh itu, dalam episod akhir kita nanti, kita akan membincangkan lebih kepada budaya orang asal dan mengapa warisan mereka perlu dipelihara sebelum makin dilupakan. Sampai jumpa lagi, teruskan bersama Lex Pill, Di mana setiap suara ada cerita. Bye!